Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzaina binti Samso, E20191024922. Baiklah, pada hari ini kami semua akan ingin membentangkan kertas kerja kami, iaitu program pemakanan seimbang. Okay, next. Okey, baiklah, pengenalan. Pemakanan seimbang merupakan tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengekalkan kesihatan. Kanak-kanak memerlukan nutrien yang mencukupi untuk perkembangan yang baik dari semua. Pengambilan makanan yang tidak seimbang akan menyebabkan kanak-kanak kekurangan nutrien lalu mendatangkan pelbagai jenis penyakit. Okay, next. Okey, terdapat tiga jenis diet, iaitu diet seimbang, sederhana dan diet pelbagai. Okey, kata kunci untuk diet seimbang ialah memasukkan ke semua kumpulan makanan daripada piramid makanan Malaysia ke dalam setiap hidangan harian. Keywordnya adalah semua kumpulan makanan. Okey, manakala yang diet sederhana, keyword dia adalah mengambil jumlah yang betul mengikut saiz sajian yang disarankan bagi setiap kumpulan makanan. Jadi kalau yang diet sederhana ni, keyword dia, kata kunci dia ialah jumlah yang betul mengikut saiz sajian. Okey, manakala diet pelbagai. Okey, nama pun pelbagai, so mengambil pelbagai makanan yang membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan pada masa yang sama, meningkatkan kualiti diet. Okay, next. Okay, tujuan kertas kerja kami pada kali ini ialah untuk mendapatkan persetujuan dan kerjasama daripada pakar pemakanan Hospital Slim River. Selain itu juga, tujuan utamanya adalah untuk menjemput pihak tadika dan para ibu bapa daripada Tadika Sayangku Tanjung Malim. Dan sudah pastilah untuk mendapatkan sumbangan keuangan daripada pihak Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak, iaitu dari Fakulti Pembangunan Manusia serta Persatuan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okay, next. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dayan Soniza binti Awang Abdul Ghani, nombor matrik E20191024904. Okey, seterusnya ialah latar belakang program. Program ini adalah untuk mendedahkan kepada ibu bapa serta kanak-kanak tentang langkah untuk menerapkan amalan pemakanan seimbang dalam diri kanak-kanak sejak mereka kecil lagi. Seterusnya, memberi penerangan dengan lebih jelas dan terperinci tentang kepentingan pemakanan seimbang dalam kalangan kanak-kanak. Kadang-kadang maklumat ataupun informasi yang dibaca di dalam media sosial, majalah ataupun keratan akhbar adalah kurang jelas dan kurang terperinci. Jadi dengan adanya program ini, kami akan memberikan penerangan yang lebih jelas, terperinci dan tepat. Dan yang terakhir ialah memberi kesedaran kepada ibu bapa serta kanak-kanak dalam memupuk amalan bersederhana dalam penyajian makanan seharian keluarga dengan lebih sihat. Terdapat beberapa ibu bapa yang menyalahertikan tentang pemakanan seimbang ataupun pemakanan yang sihat. Mereka melebihkan kuantiti pengambilan sayur dan buah dalam sesuatu hidangan makanan sehingga mengabaikan nutrisi-nutrisi makanan lain. Jadi dengan adanya program ini, kami akan memberi kesedaran kepada ibu bapa bahawa pemakanan seimbang itu adalah suatu pemakanan yang mengandungi kesemua nutrisi yang diperlukan oleh kanak-kanak. Seterusnya ialah objektif program. Objektifnya ialah untuk memberi pendedahan awal serta memberi bimbingan kepada ibu bapa tentang amalan pemakanan seimbang seawal usia kanak-kanak. Aktiviti yang kami jalankan di dalam program ini akan dapat membantu memberi bimbingan kepada ibu bapa tentang amalan pemakanan seimbang dari segi penyediaan, kuantiti yang perlu diambil dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh kanak-kanak. Yang kedua ialah memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang kepentingan pemakanan seimbang serta menjelaskan penyakit-penyakit yang mungkin dihidapi jika tidak mengamalkan pemakanan seimbang.
Berdasarkan ceramah yang akan kami adakan di dalam program ini, penceramah akan memberi keterangan tentang kepentingan pemakanan seimbang dan mereka juga akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang mungkin dihidapi jika kanak-kanak kekurangan nutrisi, beberapa jenis nutrisi. Jadi dengan adanya penjelasan tentang penyakit-penyakit ni, ibu bapa akan lebih berwaspada dalam penyediaan pemakanan terhadap kanak-kanak. Manakala kanak-kanak pula akan lebih berwaspada dalam pengambilan makanan seharian mereka. Okay, yang ketiga ialah memberi pengetahuan asas yang tepat kepada ibu bapa dan kanak-kanak tentang pemakanan seimbang. Okay. Penceramah yang dijemput adalah pakar pemakanan. Jadi dengan adanya pakar pemakanan, mereka akan memberi pengetahuan asas yang tepat kepada ibu bapa dan kanak-kanak tentang pemakanan yang seimbang. Dan yang terakhir ialah memberi pengalaman baharu untuk ibu bapa dan kanak-kanak. Aktiviti yang kami jalankan ini mungkin terdapat beberapa ataupun segelintir ibu bapa yang belum pernah mencuba untuk membuat bento kepada anak-anak mereka. Jadi dengan adanya program ini, ibu bapa akan mendapat pengalaman baharu dalam membuat bento untuk menyajikan makanan kepada anak-anak mereka. Seterusnya ialah peserta program ini akan disertai oleh 2 orang pakar pemakanan dari Hospital Slim River, 15 orang kanak-kanak tadika sayangku, 2 orang guru tadika sayangku dan 26 orang ibu bapa. Tarikh dan tempat program ini adalah dijalankan di Dewan Gemilang UPSI pada masa 10 pagi hingga 12 tengah hari. Salam sejahtera, nama saya Bobi bin Zaitun. Nomor metrik I201910249799. Oke, saya akan menerangkan tentatif program kami. Oke, program kami akan bermula pada jam 10 pagi dan program ini akan dimulai dengan ceramah dan ia akan disampaikan oleh pakar pemakanan dari Hospital Slim River. Oke, dalam ceramah ini pakar pemakanan dari Hospital Slim River akan mengongsikan pengetahuan mengenai pemakanan seimbang, yaitu mereka akan memberitahu maksud pemakanan seimbang, piramid makanan, sebab akibat ataupun penyakit yang mungkin berlaku jika pemakanan lebih atau kurang daripada piramid makanan, dan juga ibu bapak akan mendapat pengetahuan awal tentang piramid makanan ataupun pemakanan seimbang. Dan tempo masa ceramah ini adalah 30 menit, yaitu jam 10 pagi sehingga jam 10.30 pagi. Seterusnya pada jam 11 pagi hingga jam 12 tengah hari, aktiviti akan dijalankan 2 slot, yaitu slot pertama pembuatan bento oleh ibu bapak. Pada slot ini ibu bapak akan dikumpulkan dan ibu bapak akan membuat bento mengikut sajian pemakanan mengikut dengan piramid makanan. Dan untuk penyediaan bahan akan disediakan oleh penganjur. Dan untuk slot kedua, kenali saya, yaitu anak-anak akan diberi aktiviti sementara ibu bapak sedang membuat bento. Maksudnya di sini dia akan serentak dalam penjalanan activity. Slot pertama dan kedua adalah serentak. Untuk slot kedua, kenali saya, kanak-kanak akan disediakan dengan satu gambar piramid makanan. Dan kanak-kanak juga perlu mengenal pasti keempat tempat bahagian yang terdapat dalam piramid makanan. Dan penganjur ataupun EJK akan memberi anak-anak sebuah gambar produk makanan, dan mereka akan menampal produk makanan itu mengikut kelas makanan yang betul dalam piramid makanan. Oke, seterusnya pada jam 12 pagi hingga 12.30 tengah hari, di sini akan bermula dengan slot ketiga, yaitu rasa dan teka. Di sini kanak-kanak akan merasa bento yang dibuat oleh ibu bapak mereka sambil menutup mata, dan dalam masa yang sama kanak-kanak akan meneka nama makanan yang akan mereka makan, sama ada itu sayur, buah, ikan, ataupun makanan-makanan yang ada di dalam piramid makanan.
Oke, terusnya. Oke, program kami akan berakhir pada jam 12.30 pagi, tengah hari. Oke, melalui program ini kami berharap semua ibu bapak dan kanak-kanak sadar akan kepentingan pemakanan seimbang tentunya, dan juga ibu bapak dan guru juga dapat bimbingan yang lebih jelas tepat dengan penyediaan makanan seimbang terhadap anak-anak, dan juga ibu bapak dan kanak-kanak juga mendapat lagi hubungan silaturahim lebih ketat, dan ibu bapak juga akan mendapat pengalaman secara real dalam penyediaan makanan seimbang dalam program ini, yaitu penyediaan bento. Dan dalam masa yang sama hubungan guru dengan ibu bapak juga akan rapat dan akan menjalinkan hubungan silaturahim yang lebih baik. Oke, sekarang kita akan melihat pamflet program kami. Program yang kami jalankan adalah program pemakanan seimbang. Ia bertempat di Dewan Gemilang UPSI dan masa jam 10 pagi hingga jam 12.30 tengah hari. Dan penceramah yang akan menceramah dalam program kami adalah pakar pemakanan hospital Slim Ribe. Oke, di sebelah kanan saya ada sebuah piramid makanan, yaitu seperti mana yang kita tahu ada 4 lapisan piramid makanan. Yang pertama ialah karbohidrat, yaitu nasi, mie, roti, bijirin, produk bijirin, dan ubi-ubian. Dan sajian yang bagus ialah 4 hingga 8 sajian sehari, makan secukupnya. Dan lapisan kedua pula ialah vitamin, yaitu sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bagi sayur-sayuran 3 sajian sehari dan makan banyak, dan juga buah-buahan 2 sajian sehari, makan banyak. Lapisan ketiga pula ialah protein, yaitu susu, produk tenusu, ikan, ayam, daging, dan kacang. Bagi susu dan produk tenusu 1 hingga 3 sajian sehari. Makan secara sederhana. Bagi ikan, ayam, daging, dan kacang 1 sajian ikan sehari, 1/2 hingga 2 sajian ayam, daging, telur dan sehari, dan 1/2 hingga 1 sajian kacang sehari. Ini makan secara sederhana. Dan lapisan keempat pula ialah lemak, yaitu lemak, minyak, gula, dan garam. Ia makan sedikit dan sebaiknya dikurangkan. Seterusnya, kepentingan pemakanan seimbang. Yang pertama ialah pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fisikal. Yang kedua, memberi vitamin, zat, dan nutrien yang cukup kepada badan. Ketiga, mampu mengawal kadar obesiti. Keempat, mengurangkan resiko terhadap penyakit. Dan kelima, memberi kesehatan mental yang stabil. Yang seterusnya, akibat tidak mengamalkan pemakanan seimbang, yang pertama ialah malnutrisi, yang lebih dikenal sebagai lebih kerap didengar adalah kurang gizi ataupun kurang gizi dalam badan kita. Kedua ialah obesity, yaitu lebihan berat badan. Yang ketiga ialah penyakit kronik, yaitu kolesterol, tekanan darah tinggi, kanker, dan juga diabetes. Yang keempat ialah kemurungan, kekurangan keyakinan diri. Tips makan sehat yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia yaitu pinggan sehat Malaysia, suku-suku separuh, yaitu bahagian sayur-sayuran dan buah-buahan ya separuh daripada pinggan. Bagi protein pula 1/2, dan juga karbohidrat adalah 1/2. Antara akibat tidak mengamalkan pemakanan seimbang ada di sebelah kita, ada contoh gambar ialah malnutrisi, yaitu karena kurang gizi, obesity, lebihan berat badan, dan diabetes adalah penyakit kronik, dan kemurungan kurang keyakinan kanak-kanak apabila terlalu kurus ataupun terlalu besar. Oke, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.